اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 44. Muka surat 44. Baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 44, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tidaklah mereka itu anbiya dan mursalin, para nabi dan para rasul. Anbiya dan mursalin, para nabi dan para rasul. Tidaklah mereka itu bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat malaikah, kerana mereka itu manusia. Tentu mereka itu bersifat dengan sifat manusia juga. Tetapi mereka itu anbiya dan mursalin, para nabi dan para rasul, bersifat dengan sifat manusia yang ketinggian. Dan mustahil mereka itu para anbiya dan mursalin bersifat dengan sifat manusia yang membawa kepada kekurangan dan kejatuhan. Yakni jatuh martabat dan jatuh maruah. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat manusia yang membawa kepada kekurangan dan membawa kepada jatuh martabat sebagai seorang Nabi dan Rasul, jatuh maruah sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Dan tidaklah mereka itu anbiya dan mursalin bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat malaikah, kerana mereka itu anbiya dan mursalin, manusia. Bila manusia, tentu mereka itu bersifat dengan sifat manusia juga. Dan Nabi Rasul ni manusia, tentulah bersifat dengan sifat manusia. Tapi yang terdahulu harus pada akal. Walaha Nabi Rasul ni manusia, bersifat dengan sifat manusia lah. Wajib bersifat dengan sifat manusia lah. Tentulah bersifat dengan sifat manusia, kerana ianya adalah manusia. Kalau tidak bersifat dengan sifat manusia, Nabi Rasul tu manusia, lepas tu bersifat dengan sifat apa? Jadi harus pada akal yang kita bicara terdahulu, dengan bahawa akal kita boleh terima. Bila sebut kata Nabi Rasul makan, minum, tidur, akal boleh terima. Sebab apa? Sebab Nabi Rasul manusia. Ada ketika lapar, ada ketika dahaga, akal boleh terima sebab manusia.
Pandai ni. Tapi dari sudut Nabi Rasul ni manusia, tentulah mereka itu bersifat dengan sifat manusia. Mestilah mereka itu bersifat dengan sifat manusia, nak sifat apa lagi? Cuma harus pada akal kita. Disebut kata Rasul ni makan, manusia. Rasul ni lapar, dah manusia, tak makan, lapar lah. Rasul ni minum, dah manusia, makan minum. Ada ketika Rasul ni dahaga, dah tak minum, dahaga lah, tak manusia kan. Harus pada akal. Kemudian kita pun berpegang di akidah kita bahawa Nabi Rasul adalah manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Itu pegangan kita. Tadi itu harus pada akal dengan bahawa akal kita terima. Mana kalau sebut kata Rasul makan, akal berterima. Rasul lapar, akal berterima. Kemudian kita pun berpegang di akidah kita bahawa Nabi Rasul adalah manusia yang bersifat dengan sifat manusia, tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Tentulah Nabi Rasul tidaklah Nabi Rasul itu bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat malaikat. Apa sifat ketuhanan? Sifat ketuhanan ni istighna, iftikar itulah. Sifat ketuhanan adalah istighna dan iftikar. Itu sifat ketuhanan. Tuhan. Tuhan ni ilah. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Sembahan yang sebenar. La ilaha illallah, tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Ilah tu sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar ni bersifat dengan istighna dan iftikar. Kita bicara sifat 20, kita bicara sifat 20, 11 masuk di bawah istighna, 9 masuk di bawah iftikar. Nanti selesai bicara sifat Rasul ni, dia akan pergi kepada sifat Allah, sifat Rasul yang kita bicaranya terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Itu di surat 45 tu. Ni habis kita bicara sifat arus bagi Rasul, masuk dah dalil sifat arus bagi Rasul. Kalau di bawah tu sifat-sifat yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Yang kita mengaji sifat Allah, sifat Rasul yang jumlahnya adalah 50 atas jalanan yang masyhur dan 36 atas jalanan yang muktamad. 50 ke 36 ke terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Kemudian terkandung di bawah 2 kalimah syahadahnya, terkandung di bawah syahadah yang pertama adalah istighna dan iftikar. Istighna dan iftikar. 46 muka surat 46 tu istighna tajuk dia. Muka surat 47 tu iftikar tajuk dia. Dekat dah ni. 46 tu tajuk dia istighna, terkaya. Kemudian 47 tu tajuk dia iftikar, berkehendak yang lain kepada Allah. Berkehendak yang lain kepada Allah. Kena baca tu kena betul-betul juga, tidak dapat faham. Berkehendak yang lain, mana berkehendak oleh yang lain daripada Allah. Siapa yang lain daripada Allah? Makhluklah. Berkehendak kepada Allah, itu iftikar. Berkehendak sekalian yang lain daripada Allah. Makhluk berkehendak kepada Allah. Istighna, iftikar. Yang mana kita bicara sifat 20, 11 masuk di bawah istighna, 9 masuk di bawah iftikar. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menjadi permulaan yang wajib pada agama atas tiap-tiap mukallaf di pembicaraan permulaan dalam kitab Pati Paridah. Dalam kitab Pati Paridah ni permulaannya bicara berkaitan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid bicaranya apa? Apakah dia punya faedah? Apakah dia punya faedah belajar ilmu tauhid? Itu di awal dahulu, awal kitab dahulu. Apakah faedah belajar ilmu tauhid? Faedahnya untuk dapat kejayaan dengan bertuah yang kekal abadi di hari akhirat. Mana dapat kejayaan bisa'adatil abadiyah, dengan bertuah yang kekal abadi syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah mengaji ilmu tauhid, syurga. Sebab syarat syurganya iman. Jadi faedah ngaji ilmu tauhid ni untuk mengesahkan keenam rukun iman. Maka iman syarat syurga. Syurga adalah as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang kekal abadi. Maka faedah mengaji tauhid adalah untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat syurgalah, syurga segera ataupun dibakar di dalam api neraka jahanam terlebih dahulu. Syurga segera faedah daripada fiqh dan tasawuf. Mereka yang beramal soleh, allazina amanu, faedahnya syurga. Wa amilus solihat, faedahnya syurga segera tanpa dibakar di dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Kalau allazina amanu, beriman tetapi derhaka kepada Allah, neraka jahanam terlebih dahulu, akhirnya akan ke syurga. Sebab syarat syurga adalah iman. Ini faedah ngaji tauhid. Itu di awal kitab Faridah kita dahulu. Jadi setengah-setengah kitabnya faedah ngaji tauhid ni untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Faedah mengaji tauhid untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa beza dengan faedah mengaji tauhid dapat kejayaan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa beza dengan ayat faedah mengaji ilmu tauhid untuk selamat berkekal neraka, dengan faedah mengaji ilmu tauhid untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Apa beza dapat syurga Allah dengan selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala? Bunyi lain tu, jauh makna. Macam jauhlah makna. Faedahnya untuk dapat syurga Allah. Ada kitab faedahnya untuk selamat daripada kekal neraka Allah. Bunyi lain tu sama je lah. Untuk selamat daripada kekal neraka Allah, maknanya ke syurga Allah lah. Untuk selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis. Neraka Allah ni 7 lapis, kita maklum kan? Neraka ada 7 lapisan, syurga ada 7 darajah. Walaupun setengah pandangan mengatakan ada 4 darajah syurga ni. Jadi neraka ada 7 lapisan. 6 lapisan bawah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan penghuni-penghuninya. Neraka lapis paling atas, neraka jahanam, tidak dikekalkan oleh Allah, yang akhirnya penghuni neraka jahanam akan ke syurga Allah. Sebab neraka jahanam adalah
tempat keseksaan orang yang beriman yang derhaka. Jadi apabila selamat daripada kekal neraka Allah, maknanya akan ke syurga lah. Ke syurga direct itu beramal soleh. Derhaka, neraka jahanam, akan ke syurga juga. Ada ni. Jadi faedah majlis tauhid dapat kejayaan dengan bertuah yang kekal abadi syurga. Belajar tauhid untuk selamat daripada kekal neraka. Samalah. Selamat dari kekal neraka lapis, maknanya sama ada neraka jahanam ataupun syurga direct. Neraka jahanam ni ke syurga juga. Neraka jahanam ni tempat keseksaan untuk orang beriman. Jadi orang beriman selamat daripada kekal neraka yang enam lapis. Tapi nak selamat dari neraka jahanam itulah wa amilus solihat. Amal soleh itulah taat zahir, taat batin, tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin, itulah fiqh tasawuf. Tapi sebelum bicara fiqh tasawuf, alladzina amanu terlebih dahulu. Beriman. Beriman ni ngaji ilmu tauhid. Bila beriman, faedah gunanya syurga Allah. Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat dari neraka jahanam, barulah pergi pada wa amilus solihat. Tu di awal kitab Pati Paridah. Didatangkan nama ilmu tauhid, pembicaraan dia. Kemudian pembicaraan ilmu tauhid ini berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang dibuat datang oleh Rasul. Mana Rasul cerita bab malaikah, Rasul bawa kitab, Rasul cerita bab qiyamah. Itu hak berkaitan dengan pembicaraan ilmu tauhid. Pembicaraan ilmu tauhidnya pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul, dan juga berkaitan dengan perkara-perkara yang dibuat datang oleh Rasul. Mana malaikat, kitab, hari kiamah itulah. Jadi maknanya pembicaraan ilmu tauhid adalah pembicaraan untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman yang lengkap dalam kitab Pati Paridah. Lengkap dalam kitab Pati Paridah, hak pembicaraan asas ilmu tauhid untuk mengesahkan keenam rukun iman. Ada. Itu hak permulaan kitab Pati Paridah. Kemudian dalam kitab Pati Paridah didatangkan pula apa dia agama, siapa orang beragama yang sebenar. Orang beragama sebenar yang lupalah dimulai dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu permulaan dia. Itu agama yang sebenar. Beriktikad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau beriktikad tak bicara langsung, pegangan ahli sunnah ke tidak ke, tak ada agama. Walaupun rupa agama dengan sembahyang puasa sekalipun, tidak beragama. Sebab dalam kitab Pati Paridah kita ni, orang yang beragama yang sebenar ada 4 tanda. Yang pertama, akidah. Tapi akidah tak pernah belajar, tu tak ada agama. Walaupun apa rupa sembahyang puasa pergi Mekah sekalipun. Ada ni. Jangan hok tak belajar sungguh. Dia ngapa rukun iman tu mau nak tahu ngapa dah. Ngapa sifat 20 kita ni boleh katakan sifat 20 tu kita ngapa ajak budak lagi wujud tidak bakak dak erti apa pun. Wujud tidak bakak kita dak erti pun, tapi daripada budak dah apanya. Ada orang ilmu ni lah bawa siapa ketua. Ilmu ngapa rukun iman 6 perkara, hak ilmu budak. Ilmu ngapa sifat 20, hak ilmu budak. Dia pakak tu siapa ketua. Tak peduli bab pegangan. Rajin semayang. Berjemaah 5 waktu laginya. Tapi akidah macam mana? Ini bukan orang beragama, bukan. Ni tak masuk. Awal-awal tak masuk dah. Ini kata akhir zaman
agama hanya tinggal pada nama sahaja. Akhir zaman masjid akan apa benda? Tersergam indah. Masjid akan tersergam indah. Tapi agama hanya tinggal pada nama. Memanglah. Orang Islam belaka, nama agama belaka. Masjid tersergam indah. Orang berjemaahnya adalah koda-koda. Tapi agama sebenar ada ke tak? Macam mana dengan usuluddin tapak agama pegangan? Ada ke tak? Dia dah tahu je, dia rasa macam ada je. Sebab apa? Sebab dia ngapal dah 6 rukun iman, dia ngapal dah hak sifat 20. Ni balik awal belakang ni. Ni tak ada agama. Ni kata akhir zaman, agama hanya tinggal pada nama. Itulah. Bicara bab pegangan, balik awal. Oleh kerana sesak tu lama sangat dah, berakidah sesat bermula daripada umur baligh, tua-tua baru nak dengar, tak masuk, tak nak pergi dah. Akhirnya orang mengajar tauhid dia pun larilah. Sebab apa? Tak faham. Sebab tak faham? Bukan tak faham, kerana berlawanan dengan i'tiqad sesat yang dipegangi bermula dari umur baligh. Nak bicara bab keesaan pada perbuatan, payah nak faham. Bicara bab perkara jahat qada qadar, payah nak faham. Akhirnya tak mau belajar. Mau belajar. Kawan nasihatlah, kena belajar tauhid ni. Kalau pegangan salah amal ibadah tuan tak terima. Tuan terima tak terima atas Tuhan. Oh, hebat dia. Ni. Ni hak jemaah 5 waktu ni. Hak jemaah 5 waktu ni. Hak cakap seumpama ni bukan tua sangat, pecing pun belum, masih lagi bekerja. Bekerja pula bukan bekerja orang tak ada kelulusan. Bekerja orang ada kelulusan lah, orang sekolah tinggi lah. Orang kerja kerjaan lah. Mana orang ada orang cerdik jugalah. Bukan tua pun, tak pecing lagi, tapi tak boleh nak terima. Kan nak terima. Bila kawan nasihat, tak boleh. Amal ibadah tak nak terima, terima nak terima atas Tuhan. Aku nak buat je, nak terima pun terima pun. Ruan maksud dia. Jadi seolah-olahnya kalau pegangan salah pun, kalau Tuhan terima kau. Gitu maksud dia. Hak pasien ni kat balik awal lah. Abang apa? Agama hanya pada nama. Tanda beragama sebenar, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nak memastikan kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tauhid ni? Tauhid ni istilah syarak dia ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi. Mana ma'atiqadihi wahdatihi wastasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'ala. Tu bertauhid, menunggalkan Tuhan dia sembah dengan beribadah. Mana apa? Kita hanya sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Serta kita i'tiqadkan keesaan Allah dan kita membenarkan hati dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Itu tauhid. Kita hanya menyembah Allah serta berpegang akan keesaan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan kita bicara dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan. Semua perbuatan Allah tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab pegangan sesatnya perbuatan Allah buat langit, buat bumi, siap dah perbuatan Allah. Perbuatan Allah buat siang, buat malam. Sekarang ni berjalannya cakrawala adalah perbuatan Allah. Yang berlaku di bumi halu-halu manusia ni perbuatan manusia sendiri. Tak ada cerita dah. Ada? Allah hak kecil-kecil, tak payah Allah sibuk dah. Allah Tuhan kan. Kerjaan besar, kerjaan Tuhan lah. Kerjaan kecil ni, gerak giang duduk diam manusia ni, tak payahlah Allah sibuk. Ni kepada manusia lah. Dia buat Tuhan ni macam dia. Dia buat Tuhan ni macam dia, macam manusia. Kalau boh kan.
Alah boh, ni kerja ni boh wika kaki tangan lah. Boh dah cara lah benda kecil gini. Boh cara hok besar-besar tu lah. Lepas tu hok kerja kecil-kecil ni banyak kaki tangan kan. Apa pun boh nak sibuk lagi. Tu manusia. Dia buat Tuhan macam manusia. Hok besar-besar barulah hok Tuhan. Hok alah halus ni hok manusia tak apa dah. Ni tak kenal Tuhan ni. Dia ingat Tuhan ni macam dia. Tuhan ni hak dia belaka. Tu baru Tuhan. Jadi tak ada tauhid, tak ada mengsyirikkan Allah pada perbuatan ni, tak ada agama. Tak ada sungguh. Ni habis ceritalah. Habis cerita. Nak betul-betul kita ni tauhid. Kita menyembah hanya Allah. Betul tak? Kita orang Islam, kita menyembah hanya Allah. Tak sembah kepada yang lain. Tapi bukan hanya menyembah, bukan hanya semata-mata menyembah hanya pada Allah, serta i'tiqad dan membenarkan hati akan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Itu panggil tauhid. Nak mengesakan Allah pada perbuatan tu. Itu ada pada hati paridah. Kemudian dapat paridah datangkan agama, takrifan dia apa, dan didatangkan komponen agama Islam, iman dan ihsan. Barulah selesai bicara Islam, iman dan ihsan, barulah nak masuk tajuk iman. Sebab kitab paridah ni kitab tauhid, pembicaraannya sifat Allah, sifat Rasul dan perkara-perkara yang didengar daripada Nabi SAW, malaikat kitab qiyamah ke. Jadi nak mulalah tajuk bicara kitab Pati Paridah, tajuknya iman. Islam tajuk dalam kitab fiqh, ihsan dalam kitab tasawuf. Jadi kitab Pati Paridah nak masuk tajuk iman. Dimulai dengan permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kepada mengenal Allah, iaitu mengenal akan Rasul. Ni permulaan agama. Bicaralah berkaitan dengan sifat Allah dan sifat Rasul baik. Sifat Allah, sifat Rasul ni lah terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Kemudian syahadah yang pertama tu asyhadu an la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Kita ngaji sifat 20, 11 masuk dia buat istighna, 9 masuk dia iftikar, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat ketuhanan, istighna dan iftikar. Jadi sifat ketuhanan tu istighna dan iftikar, dengan makna terkaya, lepas Allah daripada segala-gala, dan iftikar segala-gala berkehendak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bicara istighna, iftikar, sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, poinnya adalah pergi kepada keesaan juga. Walaupun secara letaknya wahdaniyah masuk di bawah iftikar. Wahdaniyah masuk di bawah iftikar. Tapi kalau kira secara umum kau, Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah terkaya lepas daripada segala-galanya. Sebab apa? Sebab tak ada Tuhan yang lain. Itu istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala. Sebab apa? Sebab hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Bila Allah Ta'ala jua Tuhan, iftikar segala-gala berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat ketuhanan. Adapun Rasul, adapun Anbiya dan Mursalin ni manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Tidaklah mereka itu bersifat dengan sifat ketuhanan dan sifat malaikat. Maknanya Nabi Rasul ni bukan Tuhan. Nabi Rasul ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila Nabi Rasul ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba Allah tidak ada sebarang peranan yang berlaku pada hamba Allah adalah kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hamba Allah Nabi Rasul sekalipun, termasuk hamba Allah yang paling besar paling banyak malaikat sekalipun. Semua yang berlaku pada malaikat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Sebab apa? Sebab Nabi Rasul manusia yang bersifat dengan sifat manusia, yang tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Malaikat kita maklumlah, malaikat makan pun tidak, minum pun tidak, tidur pun tidak, penat pun tidak, sakit pun tidak. Malaikat ni tak ada catatan amalan. Malaikat ni bernikmat dalam syurga pun bukan dengan makan dan minum, dengan takdis dan tahmid. Jadi malaikat bernikmat dalam syurga bukan dengan makan, bukan dengan minum. Maknanya di syurga pun malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat bernikmat di syurga dengan takdis, menyuci, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ni. Jadi malaikat tidak makan, tidak minum. Nabi Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat. Nabi Rasul tidak bersifat dengan sifat malaikat. Malaikat tak ada catatan amalan pun, tak ada malaikat ni. Tak ada catatan amalan, tak ada malaikat. Malaikat tak ada hisab-hisab. Malaikat tak ada hisab. Jadi Nabi Rasul tidak bersifat dengan sifat ketuhanan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Kalau Nabi Rasul bersifat dengan sifat malaikat, kemudian nak menyampaikan agama kepada manusia yang bersifat dengan sifat manusia, nak ajar macam mana? Jadi maknanya kalaulah Nabi Rasul tak tidur, buat ibadah sepanjang masa, ummah tak boleh nak turut. Nabi Rasul bersifat dengan sifat malaikat, makan pun tidak, minum pun tidak, lelah lah kita, tak boleh nak turut lah kitanya. Jadi diutuskan Nabi Rasul adalah di kalangan manusia yang sama untuk menyampaikan agama kepada sekalian ummah. Kerana mereka itu anbiya dan mursalin, manusia, tentu mereka itu bersifat dengan sifat manusia juga. Manusia bersifat dengan sifat manusia lah. Tetapi mereka itu bersifat dengan sifat manusia yang ketinggian. Sifat manusia yang molek-molek lah. Dan mustahil akal tak terima mereka itu bersifat dengan sifat manusia yang bawa kepada kekurangan dan kejatuhan. Apa makna kejatuhan? Yang menjatuhkan martabat anbiya dan mursalin, yang mencederakan martabat anbiya dan mursalin, yang mengurangkan, yang mencacatkan martabat para anbiya dan mursalin. Mustahil. Memanglah Nabi Rasul ni bersifat ni sifat manusia. Sifat manusia hak tinggi-tinggi lah, comel-comel lah. Mustahil Nabi Rasul bersifat ni sifat manusia yang menyebabkan bawa ada kekurangan dan kejatuhan. Mana seperti yang tidak suka orang ramai masuk di sisinya. Jadi sifat manusia, tapi sifat manusia hak kurang. Orang ramai pun tak suka nak duduk dekat dengan Nabi Rasul. Bila tak suka nak duduk dekat Nabi Rasul kok, Nabi Rasul nak menyampaikan agamanya macam mana? Kalau kita pergi pula kepada cerita Nabi SAW, makna sempurna segala-gala daripada budak. Sempurna segala-gala. Maknanya manusia suka rapat dengan Nabi SAW. Tapi taufik hidayah milik Allah. Bila Nabi menyampaikan agama, orang ramai Mekah yang suka ke Nabi, jadi memusuhi Nabi SAW. Mana sifat manusia yang berpada kekurangan, umpama gila, tu gaduh, gopoh,
Gaduh. Ada gaduh? Gopoh. Gaduh ni bukan gomo, bukan bergaduh. Gaduh. Gaduh, gopoh. Oh, tulis tu. Dah. Gaduh. Gaduh apa dia? Gopoh ada. Gaduh, gopoh. Kita gaduh ni, dia bergaduh. Bergaduh tu bergomo. Balah tu. Tidak ni. Gaduh, gopoh. Ajalah. Ajalah. Al-ajalatu minasyaitan, Nabi kata. Ajalah, gopoh gaduh ni syaitan, daripada syaitan lah tu. Pada ni. Gopoh ni daripada syaitan. Sebab itulah nak kitab Minhajul Abidin, istijal. Gopoh lah, gaduh lah. Salah satu bersifat kecelaan dalam kitab Minhajul Abidin, selain daripada takabur, hasad, riak, dan kitab Minhajul Abidin, di antaranya istijal. Gopoh lah, gopoh gaduh. Ini sifat kecelaan. Gopoh gaduh ni adalah peluang mudah syaitan menipu daya anak Adam. Belajar gopoh gaduh juga, nak cepat-cepat. Gopoh gaduh juga, nak ngajak tinggi-tinggi, hak asas tak mau ngaji. Lepas tu nak naik makam cepat-cepat. Ni gopoh gaduh. Ni mudahlah ni, syaitan perdaya. Mai ikut ni. Ikut jalan ni. Shortcut ni. Jangan duk main ikut tangga setangga kita orang tua, rebah tangga. Ni, kita nak bawa mocik ni, cepat sampai ke Tuhan. Masuk lift, pecek sampai ke atas. Tak payah main ikut tangga-tangga. Kita orang tua ni main ikut tangga-tangga, satu peringkat, syariah, peringkat. Bila kita orang tua dah sampai ke Tuhan? Dah, orang tua hak kosong ni, nak baca tauhid, satu hal dah. Nak baca fiqh, satu hal pula, nak kena betul. Hak tu le jadinya, takkan boleh halihnya. Dah belajar orang tua. Fatihah pun pelak, tasyahud pun pelak. Aku tu nak betul gitu orang tua. Kesian orang tua. Dia kata belajar tu budak-budak je, bukan orang tua. Ni tukang jaja nak sampai cepat Tuhan lah ni. So belajar macam-macam alasan dia. Dia kata belajar je ni budak-budak. Memanglah kita kata belajar ni budak-budak. Belajar ni memang budak-budak. Dan sekarang ni walaupun kamu tua, tapi kamu budak-budak. Budak-budak dari segi ilmu. Tua kulit je tuanya. Tua tu kecuk, tu tua. Tapi ilmu budak-budak. Tadilah ngapa rukun iman, ngapa sebab tu ilmu mau 7 tahun. Dan memang ilmu ni ibu bapa wajib ajar sebelum balik. Memanglah budak-budak. Dan memang orang tua belajar gitulah, belajar tauhid minggu depan tanya hak tulis, belajar fiqh minggu depan tanya hak tulis. Hak tulis je dia tanya. Kadang-kadang tak apalah, jawab je lah. Tapi orang ngaji ni bosan. Orang sama-sama dengar ni bosan lah. Allah mu'aji, minggu lepas tanya dah. Jadi hak muda-muda ni pada ni jadi bosan lah. Sebab apa duk tanya tulis. Dah dia orang tua. Cerita-cerita minggu depan tanya pula. Akhirnya tak ada. Tak ada. Lepas tu dah mungkin dia banyak bertanya, jadi glamour lah sikit. Orang yang banyak mulut ni glamour sikit. Orang yang duduk diam tu ada kenal. Kalau banyak mulut ni glamour sikit lah. Bukan banyak mulut, dia banyak bertanya. Bukan banyak mulut, dia banyak bertanya. Jadi jadi timbullah nama dia nya. Tak ada. Lepas tu mana mokcik tu? Dia kata ada orang, dia kata orang ustaz kot, dia kata mokcik tak boleh ngaji pasal budak-budak ni. Mokcik kena ambil amal, zikir, mokcik sapa ke Tuhan. Kalau mokcik main duk ngaji pasal ni, bila dapat Tuhan? Mokcik tu berhentilah mengaji, berzikir lepas tadi. Sapa ke Tuhan dah. Dah. Hak payah dengan hak sedap. Laku hak mana? Belajar ni payah. Payah sebab kamu belajar tua. Tu salah kamu. Hak sedaknya mana? Tak payah mikir dah ilmu, berzikir. Malam ni rasa soal. Esok rasa soal ni. Sedap dia kata. Tu tipu daya syaitan. Macam mana pula tipu daya syaitan? Kita berzikir rasa sedap ni.
orang pergi Mekah, habis duit ribu-ribu, belah-belah ribu, kenapa dia tak sayang? Sebab apa? Keasyikan. Tengok Baitillah tu, belah ribu tu hilang. Nak mari pulak lain kali. Keasyikan. Ada ni. Tapi hak keasyikan di tanah haram Mekah Madinah, asyik belah ribu, puluh ribu habis ni, pada ain tauhid dia tak belajar, pada ain fiqh dia tak belajar, riak, wujud, takabur sebati dengan dia. Tapi macam mana boleh asyik tu? Pelik apa? Arti pun boleh asyik. Ni arti ni. Arti hak jenis, hak berat lah, hak berat. Arti ni begitulah. Hak berat ni hak berat, hak danduk. Danduk ni berat lah. Danduk. Orang uguk dia. Kalau mu pergi Mekah, mu akan sesak. Gitulah mu peseng danduk pandai danduk. Pakaian tu ada tariang dia tu. Danduk ni. Kalau kamu pergi Mekah, kamu akan sesat. Dia nak pergi Mekah. Dia pergi Mekah, dia balik-balik dia kata, tak sesat asyik saya di hadapan Baitillah. Saya nak pergi pulak lain kali. Asyik juga. Lepas tu balik, danduk semula. Asyik juga. Faham tak? Asyik bagaimana? Tu tipu daya syaitan. Satu ketika tu programnya dibatalkan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa batalkan. Sebab ada bantahan lah ni. Jenis nyanyi danduk pelik bantahan, jadi pihak berkuasa membatalkan. Dia orang ni tak apalah. Ni Allah telah menetapkan rezeki tak ada lah tu, dia kata. Relax, dia tak marah pun. Sebab apa? Takdir Tuhan, dia kata. Saya redak je sebab takdir Tuhan. Kan punya bagus tu kan. Dia balik Mekah. Orang kafir Mekah, kalau dia ada je serabut apa-apa, ke mana tempat dia pergi? Ke Baitillah. Ni cerita hak kafir Mekah. Hak di Baitillah tu ratus-ratus berhala tu. Di Baitillah sekeliling tu ratus-ratus berhala. Tapi mereka nak dapat ketenangan, kalau mereka ada masalah, mereka akan pergi berhampiran dengan Baitillah. Pok kafir Mekah pada masa jahiliah. Gitulah. Ketenangan mari mana? Berhala kiri kanan. Faham lah. Ada ni. Jadi dia berzikir dapat asyik dapat apa pun, syariat dia tak ada. Tu tipu daya syaitan. Sebab apa? Nak cepat. Belajar. Lambat dia kata ni. Ni sungguh ni. Tapi kalau kira ngocik tu kok sungguhnya lah dia, sungguhlah. Bila dia bertanya, maknanya dia bersungguh. Kalau orang tidak bersungguh, dia tak bertanya, dia memang dia bersungguh. Tapi cuma berulang-ulang benda yang sama, maknanya penguasaan dia. Sebab tua. Tapi maknanya belajar pasal ni budak-budak, ustaz tu kata, mai ikut dia, ngatik sampai ke Tuhan. Pada ni. Ini hak ngatik semaya bang ni, bukan hak ngatik macam Yoping. Hak rupa zahirnya okey je, tapi semua syariat dia tak ada. Dia tak penting pada ain tauhid fiqh tasawuf. Dia boleh buat lebih kurang je. Tu, bagaimana tak ada syariat. Tapi cepat sampai ke Tuhan. Ini orang apa? Istiqjal, orang gopoh. Dia nak cepat nak gopoh, tu sifat kecelaan dan kitab Minhajul Abidin. Salah satu daripada jalan mudah syaitan tipu daya anak Adam. Istiqjal, gopoh. Jadi ajalah daripada syaitan. Gopoh gaduh tu daripada syaitan. Yang gopoh gaduh yang bukan dari syaitan ni 4 perkara je. Hak nak kena gopoh, nak kena gaduh, hak syarak suruh. Hak syarak suruh. Hak ni bukan dari syaitan. Ni panggil gaduh. Agak pada gaduh. Gopoh. Gopoh untuk mempersiapkan tetamu. Untuk mempersiapkan tetamu. Mana tetamu mari ni? Kena gaduh Kita nak kena siap tempat, siap makan. Dari mari pula mari mengeju. Kalau dia beritahu awal, mana persiapan buat awal-awal. Tiba-tiba dia siapa mengeju. Tuan rumah ni pun kena gaduh lah. Yang pula kena relax, jangan gaduh daripada syaitan. Tetamu tu lapar perut, tetamu tu nak berehat, tetamu tu nak mandi. Kena gaduh lah, kena gaduh. Kena siap nak suruh mandi kat mana, bilik mana, lepas tu makanan tak ada ni kena pergi kedai cepat-cepat. Tu
Ni gaduh yang dituntut. Ni bukan daripada syaitan. Jangan buat relax je. Lepas tu tetamu padan muka mari dak royak. Mari dak beritahu, lepas tu nak nyusah kat orang. Dak lah mana gitu. Kena gaduh. Gaduh yang bukan dari syaitan, bayar hutang. Ada je duit, segera pergi bayar. Tu, gaduh pun tak gaduh. Segera pergi bayar. Jangan dah lengah-lengah. Tak apalah. Duit ada dah kan? Duit ada dah. Janji, masa janji lebih dah. Lepas tu, nantilah. Relax. Tak boleh. Segera. Itu gaduh yang bukan daripada syaitan. Bukan daripada syaitan laginya, mempersiapkan mayat, mempersiapkan jenazah. Mati je, kena segera. Siapa tukang mandi, siapa tukang gali kubur, kena segera. Ada kena segera, kena gaduh mempersiapkan mayat. Sebab apa? Itu hak mayat. Mayat yang bertuah segera kepada Raudatun Mundiral Jannah, kebun daripada kebun syurga di alam barzah. Mayat yang celaka biar dia segera keluar daripada rumah tu, segera keluar daripada dunia ni, biar dia masuk dalam barzah. Kalau dia orang celaka, mana kena segeralah. Mayat yang bertuah kita nak segera hantar kepada Raudatun Mundiral Jannah, kebun syurga. Kalau mayat ni celaka, kena nak segera keluar daripada rumah. Bukan rumah dia dah, dia mati dah. Bukan tuang dah dia ni. Jadi mana hak mayat, segera. Lepas tu macam mana tu, ada lagi anak duduk jauh tu. Itu bukan hak anak. Hak mayat. Kita utamakan hak mayat. Jangan penting hak anak. Tu hak nu duduk KL, hak nu duduk Johor, hak nu, tu hak anak. Ni orang kita sekarang dah, dia penting hak anak, dia tak penting hak mayat. Dia tak penting hak mayat. Pada ni, dia tak segera. Dia tak penting. Dia kira ni, anak ni sampai masa mana. Tak boleh hak ni. Hak ni anak hak paling rapat dengan arwah ni. Kalau dia tak sempat berjumpa lah, Allah, siangnya. Dah. Kita kena utamakan hak mayat. Kita orang tua ni kena pesan, kalau mak mati, ayah mati, kamu duduk jauh-jauh ni. Jadi janganlah kira hak kamu, kira hak mak ayah ni, biar segerakan. Kena pesan. Dia tunggu. Sudah dah semayang. Dah main kena nak angkat lah. Nak angkat. Sebab dia angkat jenazah. Angkat ni satu kelebihan. Sehingga kan besar kelebihan angkat jenazah ni, walaupun orang mulia macam mana pun tak akan jatuh martabat dengan diri pikul tu. Ada ni kan, dia orang yang ada ketinggian. Tuhan letak ketinggian dalam masyarakat, dalam bab agama. Ada perkara-perkara tak sesuai untuk dilakukan kan ni. Dia orang yang ada kelebihan dalam masyarakat, dalam bab agama. Ada perkara-perkara yang tak sesuai dilakukan. Adapun pikul jenazah tidak menjatuhkan maruah. Pada ni. Batulah Tutubu biasanya sudah dia imamkan solat jenazah, ketika nak angkat keranda dia akan pergi pegang juga, angkat. Lepas tu dia pun lepas sebab orang ramai. Tapi kau ni pun dia pegang juga, dia pegang, angkat. Dah dia tunggu ni orang tua. Kalau hidup gelewak situ dia boh. Orang nak cepat ni, mana dia angkat juga, dia pun keluar lah. Dia pun keluar. Dia nak pegang juga. Sebab apa? Sebab pekerjaan pikul jenazah ni pekerjaan yang sangat mulia, yang tidak menjatuhkan maruah orang yang ada kedudukan tinggi dalam agama di sisi masyarakat. Ada ni. Jadi sudah dah semayangnya, pakat nak akad, nanti dulu. Apa? Anak apa lagi seorang. Duk mana dah? Duk Marang. Masa tu tengah raya. Duk Marang sapa setengah sejam, lepas tu bawa sapa. Tak ada orang dah nak pergi kubur. Ni. Sudah semayang, yang kena akad nak turun pergi kubur. Disuruh tunggu. Sebab apa? Sapa Marang ke Mecang kita masa tu. Tapi masa tu raya. Memang sebut kata Marang pun lambat juga. Dah orang jeng. Akhirnya apa pakat balik. Tinggal keluarga dia. Ini bagaimana? Dia tidak mengutamakan hak mayat. Hidup penting hak anak. Jangan gitu. Segerakan.
segerakan. Sempat tak sempat, segerakan. Gitu je. Sempat tak sempat pun segerakan. Biarlah kata cucu-cucu pun menangis. Allah kata duduk di highway ni, tunggu sekejap. Tak apalah, kalau sempat, sempatlah. Tak sempat, tak apalah, pergi kubur. Allah menangis lalu dah. Dah biasalah, anak cucu gitulah. Mana tak apalah kata. Kalau sempat. Pujuk gitu je lah. Kalau tak sempat pun tak apalah. Tapi jangan bawa kereta laju-laju. Gitu je lah. Memang tahu dah tak sempat. Sebab apa? Dah jauh laginya. Mana kita nak segera pada ni. Kalau kata meninggal petang-petang, kita nak segera walaupun sebelah malam. Dok, belah malam dok. Pagi esok, pagi pun dok lagi. Pagi pun dok lagi. Orang bila dah malam tak, sebab ada masyarakat tak boleh nak siap malam, pagi subuh tu siap lalu dah. Ni dok tunggu pula pukul 9, pukul 10. Allah kata. Banyak duk lama atas rumah pun ngaji Quran dok, apa dok? Satu kisah tu ngaji Quran dok lah. Pasang kaset Quran. Bukan orang ngaji Quran. Tak apalah. Kamu nak pasang kaset Quran pun. Lepas tu banyak memanglah duk atas rumah tu. Lepas tu orang ada ni, mu duk bersembang, aku duk bersembang, mu duk bersembang. Kita tanya kerja apa? Temu ramah wartawan kan? Temu ramah apa semua. Tak ada pun di sekeliling arwah tu baca kau. Tak ada. Dia bersembang. Anak arwah tu duk sembang tu bukan orang lain tu. Anak cucu dia belaka tu. Tapi dibiarkan lama dalam rumah. Ni orang panggil apa ni? Tak erti adab belaka ni orang panggil. Macam nak adab kita dengan jenazah. Tak erti. Mana kita berpaling belakang dengan jenazah. Walau kita ni menghadap jenazah, kita pakat baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita berdoa, bukan masa untuk bersembang. Tak bersembang. Kadang-kadang kita nak masuk lah, nak tengok kita akhir, nak masuk tak tergamak. Sebab apa? Ramai sangat orang puang duk berlewat, duk sembang tepi-tepi tu. Dia bersembang ni ngongeng-ngongeng, bukan ngaji Quran. Dia bersembang. Kita nak masuk ke dalam pun tak jadi, tengok Allah lah. Siapa tu? Anak cucu duk bersembang. Bukan kata nak ngaji Quran. Jadi tunggu apa kalau nak cucu seumpama ni? Jadi tunggu apa? Kita sunat segerakan. Kemudian kita gaduh, gopoh untuk sediakan jenazah ni memang dituntut pada syarak. Memang dituntut pada syarak. Itu bukan al-ajalah minasyaitan, bukan. Gopoh daripada syaitan tak masuk ni. Memang kena segera. Kemudian yang pertama ni mempersiapkan untuk tetamu, bayar hutang. Yang ketiga mempersiapkan jenazah. Yang keempat ni mana ni? Perkahwinkan anak perempuan. Itu yang keempat. Dia anak perempuan besar dah tu, cari tok lelaki lah ke dia. Cari tok lelaki. Cari tok lelaki lah pada ni. Dah anak tu besar dah, cari tok lelaki. Memperkahwinkan anak perempuan. Hak ni, empat perkara ni sunat disegerakan, bukan makruh diperlewatkan. Empat perkara ni. Empat tadi. Ni mempersiapkan untuk tetamu, bayar hutang, mempersiapkan jenazah, memperkahwinkan anak perempuan, sunat segera, makruh perlewatkan. Ni kalau kira dululah dah. Orang sekarang ni mak ayah tak boleh nak sibuk. Nikah tak nikah, masa depan dia cari sendiri, dia pilih sendiri. Mak ayah tak ada hak dah. Hak mak ayah terlucuk dah sekarang, tak ada dah. Mak ayah tak boleh nak capur dah. Mana apa? Anak perempuan tu sendirilah yang menentukan, sebab masa depan dia akan pilih sendiri. Konon-konon dia gitulah. Hak peseng ibu bapa cari tok lelaki tu peseng zaman dulu dia kata, bukan zaman sekarang.
memperkahwinkan anak perempuan. Tu je gopoh gaduh yang memang disunatkan dan dimakruhkan kita pelewat. Gopoh gaduh yang lain itu adalah daripada syaitan. Jadi gopoh gaduh ni sifat manusia juga, tapi ni menjatuhkan, mengurangkan, mencederakan akan martabat Rasul. Waktu mustahil sama sekali. Balau dan penyakit badan. Balau ni penyakit putih-putih di badan tu, dan penyakit badan. Ni mustahil berlaku di Rasul ni, sebab ini bawa pada kekurangan. Dan seperti perkara-perkara yang merosakkan maruah ataupun disebut maruah ataupun marwah, yang merosakkan maruah dan lain-lain lagi daripada sifat kekurangan. Maka sifat kekurangan, sifat manusia tapi kekurangan, dan kejatuhan, sifat manusia yang menjatuhkan martabat Rasul, mustahil atas mereka itu. Yang merosakkan maruah, ni dia yang merosakkan maruah ni, walaupun perkara tu perkara yang harus sekalipun. Ni hak bab maruah ni, dia panggil apa? Maruah ni air muka. Jadi bab maruah ni tak sama. Maruah para anbiya, tinggi sangat-sangat. Maruah para ulama, maruah para nenek ustaz, maruah para imam, para bilal, dia ada maruah dia. Ni wajib kena jaga. Jangan melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah sendiri. Maruah kita sebagai orang tua, ayah haji yang belajar agama. Mana ni? Kita orang tua ayah haji belajar agama, ada maruah dia. Kenapa? Kalau perkara ni orang biasa-biasa, okey je. Tapi kalau kita orang tua apa semua ni, orang yang dihormati pula, tiba-tiba berkelakuan yang menjatuhkan maruah, walaupun perkara itu harus sekalipun, hukumnya adalah haram. Ada ni. Tak kira lah sama ada pakaian ke apa ke, kena berpakaian yang selayaknya dengan maruah kita, yang selayaknya dengan maruah kita pada ni. Sehingga kan kalau tidak ada pakaian yang selayaknya dengan kita, pakaian tu menutupi aurah tapi tak selayaknya kita, gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Contoh kena musibah, kebakaran ke, banjir ke, habis pakaian. Orang berilah hartalah pakaian pada ni. Pakaian semuanya menutupi aurah. Tapi pakaian ni dengan seluar jing lah, dengan baju ada gambar bola lah, ada gambar apalah. Ayah haji tak boleh pakai baju gitu. Tutup aurah. Tutup aurah lah nak pergi sembahyang Jumaat ni. Tak ada dah pakaian ni je ada. Pakaian yang boleh menjatuhkan maruah ni. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat atas orang ni. Ada ni. Gugur fardu sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab tidak ada pakaian yang selayak dengan dia. Walaupun pakaian itu menutupi aurah sekalipun. Tapi kalau orang muda-muda, okey je. Apa masalahnya? Baju gambar bola tu bukan murah pun. Mahal juga. Hak murah tu hak lokal tak panggil tak? Hak tiruan. Tapi mana sesuai tak? Dengan umur kita orang tua ayah haji ni. Dengan pakai baju seumpama. Lagi maju Jumaat ni. Tapi ni darurah ni. Kebakaran, banjir. Bukan sengaja nak pakai. Tak boleh. Jumaat, gugur kewajipan Jumaat. Apa begitu mana? Maruah kena jaga. Sehingga kan, lagi sembahyang Jumaat, orang ni orang yang ada ketinggian agama. Berjalan kaki tak sesuai untuk dia. Orang biasa jalan kaki biasa je. Dia ni tak sesuai jalan kaki. Kalau jalan kaki ni orang tengok, buat apa jalan kaki ni? Kepanasan berzikir ke apa ni? Contoh, ada kenderaan yang tak selayaknya, tak wajib sembahyang Jumaat. Ada kenderaan, ada mutu hok anak, hok magak pun tak ada, apa tak ada tu. Hok dia punya exhaust ni macam kapal terbang tu lah. Lepas tu kita orang tua boleh tak bawa motor gitu? Alah, bawa lagi masjid.
Sesuai ada orang tu nak pakai mutu seumpama tu. Magak tak ada apa semua orang kata orang tu nak congek mutu kan. Apa tu dah lah Azuh tu tak ada. Bunyi kuat-kuat. Tak sesuai, tak boleh pakai, tak boleh naik. Sebab apa? Jatuh maruah. Badan ni. Dia kena berkelakuan yang seumpama dan kitab dia panggil. Berkelakuan yang sepadang yang tidak menjatuhkan maruah. Dia kena berkelakuan sepadang. Orang tua cara orang tua, ayah haji cara ayah haji. Maknanya kalau kita kata kok, orang tengok orang tak paling 2 kali. Gitulah. Ni ayah haji tiba-tiba dia buat ubah angin, dia ambil baju anak-anak dia hok nak buat style orang muda ni, nak naik motor macam muda. Orang tengok, ayah haji ni warna ni. Tu panggil bila orang berpaling. Mana paling tengok pelik tu. Apa tidak selayaknya. Kita wajib berkelakuan yang selayaknya. Kalau berkelakuan yang tidak selayaknya, jatuh maruah, pasti orang ni bukan adil, makuh jadi tu iman, makuh jadi saksi nikah. Ni apa ada ni? Makruh makan sembelihan. Apa? Jatuh maruah dah. Dia bukan orang adil. Orang adil ni orang yang tidak mengerjakan dosa besar, tidak mengakali dosa kecil dan berperangai yang seumpama. Kalau mak haji, cara mak haji. Ke mana mak haji nak pakai pakaian hok pesen cucu pula sekali tengok. Pakai baju ni, pakai tudung hok jenis orang muda tu, hok jenis sina-sina. Tengok mak haji ni, mak haji nyanyuk dah kali ni. Ada dah. Okey je. Nak pakai baju tudung, baju kurung bersinar apa salah? Itu budak-budak. Alah, sekali-sekali orang tua nak main angin budak. Tak boleh, jatuh maruah. Jatuh maruah. Ada ni. Kena kira belaka tu. Contohlah kalau orang-orang agama ni kopiah atas kepala, jangan dogo gitu. Maruah dia panggil. Ada ni. Ada jenis kopiah, ada jenis sokok. Mana dia kena jaga. Jangan berkelakuan sekali punya serban 2-3 lapis. Sekali punya topi sudu, sekali dengan bojeng, orang tengok pun pelik. Dengar ceramah di surau. Tengok dengar serban bukan selah, $2 serban. Jubah ngapa? Jumpalah pula esok ke pasal minggu. Dengan baju t-shirt tu pun tengok, ustaz semalam ke pelanduk 2 serupa ni. Kena ustaz semalam. Dia main tegur. Allah kejut tengok. Dah dengan semalam tu, dengan serban lagi, dengan selendang lagi, dengan jubah lagi. Jumpa pasal minggu, pasal minggu lah. Esok kan tu pakai baju t-shirt, piyah pun tak ada. Jangok macam orang muda. Kata boleh ditukar uniform. Macam kalau kita kata kok, kalau pelakon kok boleh tu boleh anugerah pelakon terbaik lah. Sekali begini. Sekali dia boleh tukar 180 darjah. Kurang-kurangnya masa duduk sejik tu pakai serban, jubah semua, duduk luar tu kaunya ada kok piah suti atas kepala. Kena jaga imej, jaga maruah. Kita menyampaikan agama. Agama tengok, tidak istiqamah. Tidak istiqamah apa panggil. Orang tua tu dia cukup penting istiqamah tu. Dia kata kalau pakai yang tak istiqamah, tak boleh pakai, dia kata. Tak istiqamah. Sekali tu, sekali ni, sekali warna putih, sekali kalau berkelak-kelak lah sekali. Jadi mana? Tukar apa ikut arus. Ikut arus. Apa panggil tak istiqamah. Kalau tu guru tak pakai awal dah. Kalau pakai yang pun tak istiqamah, tak boleh pegang buku, dia kata. Sebab kalau kita pergi pondok-pondok tu guru pondok ni, itulah pakaian dia. Itulah tak berubah-berubah. Serban ke, jubah ke, tak berubah, begitulah. Tak ada kata sekali nak pakai serban 2 lapis, sekali nak pakai kopiah tinggi, sekali nak pakai tak ada. Istiqamah. Mana apa? Sama je. Kalau ni dia ada tika-tika. Tika dia nak jangok agama, dia jangok. Tirai kita jadi orang muda. Yang muda pakai topi sudu. Daripada serban tukar pada topi sudu. Kenapa topi sudu? Pakai serban tukar pada topi sudu. Tak selayaknya serban kurang-kurangnya tukar pada kopiah. Kalau kopiah ni nampak dak kelas,
pakai sokok, gitu. Ni tapi sudu. Ni boleh tengok kadang-kadang serabang tapi sudu kepala dogo, bojeng. Allah kata. Di mana kita kena berkelakuan yang selayaknya. Orang tua cara tua, budak-budak cara budak-budak, orang berilmu cara orang berilmu, orang awam cara orang awam. Pada ni. Orang ni orang yang orang biasa pun gitu juga. Dia kena jangan, memanglah kita boleh tiru. Benda ni pakaian orang alim sebab kita kasih pada orang alim, kepada pakaian orang alim. Tapi jangan sampai ke orang tukar, mana hak tu guru, mana hak anak murid. Sama je. Orang kata, hak mana tu guru, hak mana anak murid. Sebab apa? Nampak hebat anak murid lagi dengan serabang, dengan jubah. Tak jadi gitu. Ada ni. Mana kita anak murid pakai serabang cara anak murid. Dia ada tu, status tu ada, kedudukan tu ada. Ini jadi sama. Akhirnya orang main, tuan guru. Saya bukan tuan guru. Baru pada muka. Dah dia buat macam dengan tok guru dia. Jadi orang tak kenal mana tok guru. Ingat ke dia tok guru? Kena anak murid je. Mana kita ni pergi tempat tuan guru lah. Kita rendahkan cara kita biar orang tak tukar. Ni orang tukar. Mana kau tuan guru, mana kau pengiring. Akhirnya pengiring orang ingat ke tuan guru. Mana dalam agama ni panggil apa? Ni kelakuan, pakaian dititik berat dalam agama ni. Bukan cincai-cincai, bukan. Bukan cincai-cincai. Pada ni. Cuma kita masyarakat ni tak samalah. Masyarakat kita ni kalau ayah haji tak akan kopiah, okey je, okey lah, tak ada masalah. Bukan sebenarnya ayah haji tak akan kopiah jatuh maruah. Tak semestinya. Tak semestinya. Dia tengok pada uruf, pada suasana sekitar. Biasa kalau ayah haji macam mana? Cara penampilan orang panggil. Ayah haji tempat ni jangok belaka. Jangok tak ada apa. Dia gitu je. Tapi kalau pesen Kelantan dia lain. Dia kalau ustaz, kalau ayah haji, kalau tok imam, dia ada pesen dia. Dia ada penampilan dia. Mana kalau kita tengok, ni bukan orang biasa ni. Ni mungkin tok imam ni mungkin tok Bilal ni orang belajar agama ni. Mana kita tengok dia punya penampilan tu, kita boleh gamak dah. Dia ni orang yang ada kemuliaan. Dia ada kemuliaan. Sebab dia ada penampilan yang berbeza. Ada ni. Dia kena berkelakuan dengan kelakuan yang seumpama, yang selayaknya. Jangan berkelakuan yang sebaliknya, yang boleh menyebabkan jatuh maruah. Rasul sama telah lah. Ni cerita kita. Kalau berkelakuan yang menjatuhkan maruah, sudah turun daripada kedudukan adil. Maka ni sudah tak ada orang adil dah. Tak boleh nak jadi saksi-saksi, tak boleh dah orang seumpama ni. Sebab apa? Sebab tidak adil. Orang adil ni orang yang tidak mengerjakan dosa besar, tidak mengekali dosa kecil, dan orang yang berkelakuan yang seumpama, yang tidak menjatuhkan maruah kedudukan, kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habis sikit lagi. Dalil harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia yang ketinggian itu ialah dapat dilihat adanya pada mereka itu alaihimus salatu wassalam dengan khabar yang mutawatir daripada cerita-cerita sahabat, tabi'in sampai ke ulama, dan cerita-cerita dalam kitab-kitab. Macam mana Nabi Rasul adalah manusia yang makan, yang minum macam manusia biasa. Jadi selesai bicara berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Ni nak khulasah pula ni. Sifat-sifat yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Kesemua sifat Tuhan yang 41 terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. 41 diambil sini. 41 atas jalanan yang masyhur sifat 20. 36 atas jalan yang muktamad sifat 13. Wallahu a'lam.